Dalam 5 minit plus ke-92 di Facebook dan YouTube kali ini, saya akan berkongsi dengan anda berkaitan perbincangan ilmu tentang hukum hakam mendirikan sembahyang jarak jauh semasa darurat, sama ada untuk sembahyang wajib seperti sembahyang Jumaat dan sembahyang 5 waktu berjamaah, maupun untuk sembahyang sunat seperti sembahyang raya yang mazhab Syafi'i memfatwakannya sebagai sunnah muakkadah, sembahyang tarawih, sembahyang istikharah, sembahyang hajat, dan sembahyang sunat-sunat yang lain. Ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum dan salam bahagia, saudara dan saudari yang budiman sekalian. Sekarang belum ada negara umat muslim yang membenarkan didirikan sembahyang jarak jauh kecuali Arab Saudi dan sesetengah negara Arab kerana kehajatan dan keperluan setempat dan semasa. Negara-negara lain mungkin belum sampai ke tahap butuh kepada kehajatan dan keperluan berkenaan. Pihak bertanggungjawab agama dan ulama Saudi memfatwakan boleh didirikan sembahyang jarak jauh di bangunan-bangunan keliling Masjid Al-Haram seperti hotel, menara dan rumah. Mereka yang berada di hotel, menara dan rumah di situ boleh menjadi makmum kepada imam masjid yang dikelilingi Kaabah itu. أفتى مستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع أن الصلاة بمصليات الأبراج أو الفنادق المطلة والمقابلة للمسجد الحرام هي كالصلاة في الحرم، مشيرا إلى أن اتصال الصفوف هو من كمال الصلاة ولكن لا تؤثر في صحتها. وأوضح أنه لا يجوز للرجل أن يصلي منفردا في مكانه أو في غرفته كما ينبغي أن لا يصلي في غرف مغلقة لا يرى فيها الإمام ولا مصلين ولا ساحات. Maksudnya penasihat kepada majlis diraja dan ahli jawatan kuasa ulama kanan Saudi, Syekh Abdullah Al-Mani' memfatwakan bahawa sembahyang di musalla-musalla, di menara, di hotel yang menghadap, yang bersemuka dengan Masjid Haram adalah seperti bersembahyang dalam masjid itu, iaitu Masjid Haram. Al-Mani' juga memberitahu bahawa bersambungan saf sembahyang adalah merupakan salah satu faktor kesempurnaan sembahyang sahaja, tetapi ia tidak menjejaskan keabsahannya, iaitu keabsahan sembahyang. Bagaimanapun, dia menjelaskan bahawa tidak dibenarkan sembahyang seorang diri di tempat atau di bilik tertentu. Begitu juga tidak dibenarkan bersembahyang di bilik tertutup, di mana dia tidak dapat melihat imam atau para makmum di belakang imam atau ruang yang dirikan sebagai. وقال الشيخ المنيع نحن الآن أمام الحرم ونرى المأمومين وليس بيننا وبين الحرم فواصل ولا طرق ولا ميادين ولا أنهار، بل نحن في الواقع متصلون به، فالصلاة في هذا المكان كالصلاة في الحرم، إلا أن الصلاة في الحرم تفضل هذا المكان بأفضلية الصفوف الأولى فقط. أما مسألة الائتمام بإمام الحرم وأن صلاة إخواننا في وسط الحرم مثل صلاتنا فهذا لا شك فيه. وقد صدرت فتاوى من مجموعة مشايخنا باعتبار أن من يصلي وهو ينظر للإمام أو المأموم وليس بينه وبين المصلين طرق ولا ميادين ولا أنهار ولا شيء من هذا، وإنما محلات متصلة أو شبه متصلة، حتى ذكر أنه لو كان بين المسجد وبين من يصلي خلف المسجد طريق أو ترعة أو نحو ذلك
fahadha la yu'assir. Al-Mani' berkata, Syekh Al-Mani' berkata, kita sekarang berada di hadapan Masjidil Haram dan dapat melihat makmum dan tidak ada pemisahan di antara kita dengan Masjidil Haram, seperti jalan tak berpisah dengan jalan, tak ada padang, tak ada sungai. Kita sebenarnya bersambungan dengan Masjidil Haram. Dengan itu mendirikan sembahyang di tempat ini, ya di musalla, iaitu di hotel dan menara adalah seperti menunaikan sembahyang di Masjidil Haram. Cuma menunaikan sembahyang di Masjidil Haram itu afdal ataupun lebih baik daripada menunaikan sembahyang di tempat ini kerana pahala kelebihan berada di saf pertama. Adapun masalah berimamkan imam Masjidil Haram di mana jemaah di tengahnya sama seperti kita bersembahyang di sini, iaitu di musalla-musalla di hotel. Ini tidak diragukan lagi. Sebenarnya sudah banyak fatwa dikeluarkan oleh ulama. Kita mengatakan bahawa harus bagi siapa saja mendirikan sembahyang dan mereka dapat melihat imam ataupun dapat melihat makmum di belakang imam dan tidak ada di antara mereka jalan ataupun padang ataupun sungai, tetapi yang ada hanya bangunan atau separuh bangunan yang bersambung ataupun bangunan separuh bersambung. Bagaimanapun, ada juga ulama-ulama yang mengatakan bahawa jika ada di antara masjid dan orang-orang yang mendirikan sembahyang itu halangan, seperti ada jalan, ada parit dan sebagainya, tidak memberi kesan. Artinya sembahyang sah juga. Walaupun kita sembahyang maksudnya di bangunan tertentu, ada bangunan berpisah dan imam duduk di tempat lain, sembahyang sah juga. Fatwa ini disiarkan dalam Akhbar Asy-Syarq pada 8 Ogos 2012. Perlu diterangkan di sini bahawa fatwa di atas adalah hukum ijtihad para ulama Saudi mengenai sembahyang jarak jauh sekitar Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi di Madinah. Bukan waktu darurat. Jadi macam mana pula sembahyang jarak jauh di masjid lain di seluruh negara Islam? Bukan waktu darurat lah. Apakah boleh juga? Boleh. Apakah boleh dilakukan? Jika kita meneliti fatwa-fatwa ulama pelbagai negara Islam, didapati bahawa mereka membenarkan kaum wanita sahaja melakukan sembahyang jarak jauh. Kaum wanita itu tinggal berhampiran masjid. Ini bukan waktu darurat, waktu biasa saja. Ini boleh lihat dalam fatwa yang disiarkan dalam Islam web. Yang berbunyi فإنه تجوز لك الصلاة في المنزل جماعة اقتداء بالإمام في مسجد على الراجح. Maksudnya adalah dibenarkan kamu mendirikan sembahyang di rumah berjemaah dengan mengikut imam di masjid menurut pandangan terkuat. Tapi ini adalah fatwa untuk kaum wanita sahaja. Ya, ini adalah untuk wanita. Yani tanpa waktu darurat pun wanita boleh sembahyang di rumah kalau rumah itu dekat masjid, dan mereka tak perlu pergi ke masjid dan berimamkan dengan imam di masjid itu. Tapi bagaimanapun Dewan Wakaf Sunnah, majlis tertinggi fatwa Iraq, iaitu Dewan Al-Waqf Al-Sunni Majlis Al-Iftai Al-Iraqi Al-A'la, menyebut ini berbeza. Nanti dengar. ويجوز لكل من يبعد عن المسجد بمسافة لا تزيد على 150 مترا أن يصلي بصلاتهم سواء كان في بيته أو في مكان آخر إذا كان يسمع صوت الإمام وتكبيرات انتقالاته في الصلاة walau biwasitati mukabbir saut. Maksudnya adalah dibenarkan bagi semua orang yang berada jauh dari masjid, ya ba'du minal masjid, berjarak tidak lebih daripada 150 meter untuk nak menunaikan sembahyang mereka, sama ada mereka berada di rumah atau di tempat lain. Jika mereka dapat mendengar suara imam dan suara
takbirnya ketika berpindah dari satu pergerakan kepada satu pergerakan yang lain semasa sembahyang walaupun dengan pembesar suara. Jadi kalau mengikut fatwa Majlis Fatwa Iraq ni, boleh duduk di mana-mana pun tak apa, asalkan boleh mendengar dengan suara melalui pembesar suara. Imam kata Allahu Akbar, dia sujud, bersujud, kalau rukuk, kalau qiyam. Jadi dia boleh ikut imam. Ini bukan khusus bagi wanita, tetapi juga bagi lelaki, semua orang. Tetapi ini adalah yang sembahyang untuk waktu darurat seperti wabak sekarang. Jadi majlis tinggi fatwa Majlis Tertinggi Fatwa Iraq ini membolehkan dirikan sembahyang jarak jauh dengan melalui pembesar suara ketika dilanda malapetaka seperti wabak besar COVID-19 sekarang ini. Jadi kalau Saudi tadi sembahyang waktu mana pun tak apa, boleh sembahyang di hotel dekat-dekat dengan Kaabah, dekat-dekat Masjid Haram. Wanita juga boleh sembahyang waktu mana saja di rumah dekat dengan masjid, wanita boleh. Tetapi bagi fatwa di era ini pula mengatakan bagi lelaki pun boleh sembahyang juga di rumah, tapi rumah dekat masjid dengan boleh mendengar melalui pembesar suara. Imam itu duk baca ayat apa kayak gini, waktu dia takbir, waktu dia nak tukar pergerakan daripada qiyam kepada sampai kepada sujud dan tahiyat dan macam-macam dia boleh dengar. Jadi dia boleh ikut dari rumah sekiranya dapat mendengar perkara itu melalui pembesar suara. Itu mengikut kata fatwa Iraq. Tapi semasa sekarang, semasa dalam keadaan sekarang, semasa darurat seperti sekarang, iaitu dunia dilanda wabak, iaitu wabak besar sekarang ini, COVID-19. Akhir sekali saya akan sebut di sini bahawa ketika saya menuntut di Maghribi pada tahun 70-an dulu, saya ada membaca sebuah buku ditulis oleh Al-Hafiz Al-Muhaddis Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Buku dia bertajuk Al-Iqna' bi Sihhati Salatil Jum'ati fil Manzil Khalf al-Mizya'. Teruklah sikit. Iaitu tajuk dia berbunyi Iqna'. Iqna' ni yakni keyakinan atau berusaha untuk nak meyakinkan tentang kesahan sembahyang Jumaat di rumah, di belakang radio. Dia membuat fatwa mengatakan bahawa boleh orang Muslim itu sembahyang di rumah dengan berpandukan imam di masjid melalui radio. Kalau kita zaman ini melalui TV pun boleh, melalui internet pun boleh. Tapi perbincangan mengenai perkara ini saya akan buat dalam bahagian kedua mengenai sembahyang jarak jauh, sebab panjang. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Wallahu a'lam.